أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر، وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح افتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita selepas apa yang tak ada? Banjir. Jambatan Linggi tak suat air ke? Suat lah. Banyak ikan tepi kan? Air besar. Pagi mesti banyak tepi. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang bersifat dengan maha lemah lembut, maha kasih sayang dengan kita, dengan diberi kita nikmat taufik, diberi nikmat kesihatan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu lagi untuk meneruskan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sihat wal afiah. Insya-Allah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Semoga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat dan keberkatan berada di dalam majlis ilmu. Insya-Allah. Amin. Kitab yang pertama, Faridatul Faraid. Saya ingatkan saya di tahlil. Faridatul Faraid, kitab tauhid, muka surat berapa? Muka surat apa? 21. La hawla wa la quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Kata musannif, sifat yang kelima daripada 13 sifat. Yang kelima daripada 13 sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang mesti ada pada Allah, sifat yang mesti ada pada Tuhan. Ini adalah sifat kesempurnaan yang mesti ada pada Allah, yang mesti diketahui, yang mesti difahami, serta diiktikadkan, dibenarkan, disungguhkan dengan jazam di dalam hati. Yaitu yang kelimanya, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya, arti qiyamuhu binafsih, arti Melayunya, berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya Allah. Apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan dengan berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri? Sedalam okey, tak begitu. Apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan dengan Allah itu berdiri dengan sendiri? Qiyamuhu ta'ala binafsih ini masuk di dalam kumpulan sifat salbiyah. Erti ataupun maksud Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri ialah tidak, kalau di situ ada tulis tu, dan tiada dikehendaki dengan demikian itu. Makna bukan yang dikehendaki dengan demikian itu, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu betul pendiriannya dan ketiadaan mereka yang menolong dia Allah, seperti barang yang bersegera pada faham. Jadi segera faham bila sebut Allah berdiri dengan sendiri. Segera faham je. Segera faham bila sebut Allah tu dia berdiri dengan sendiri. Segera faham. Maknanya dia berdiri, tak ada orang tolong. Lagi satu pula, berdiri yang kita faham, yakni berdiri daripada duduk bangun. Bukan itu yang dikehendaki dan bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dikehendaki dan bukan itu yang dimaksud. Dimaksudkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Adapun yang dikehendaki dan dimaksudkan dengan Allah berdiri dengan sendiri ialah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta. Tu bawah tu adalah hanya sungguhnya makna berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya itu ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menempati ia Allah padanya zat, seperti menempati segala arad pada segala zat ataupun segala jirim ataupun jisim. Maksudnya mudah kita nak faham, Allah Ta'ala berdiri sendiri ini dengan mana Allah tidak berkehendak menompang pada sesuatu. Allah Ta'ala tidak berkehendak nak duduk nompang pada sesuatu untuk dia ada. Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk menompang kepada sesuatu yang lain untuk dia wujud. Kerana sedia kala lagi sebelum adanya segala sesuatu, Allah Ta'ala telah sedia ada dah. Itulah menunjukkan Allah tidak berkehendak duduk nompang yang lain. Allah Ta'ala tak berhajat nak duduk pada yang lain untuk dia ada, seperti kelakuan arad, yakni sifat yang duduk pada makhluk. Sifat yang duduk pada makhluk. Sifat ni kelakuan dia menompang. Tidak boleh ada sifat putih, tidak boleh ada warna putih, melainkan warna putih tadi, sifat putih tadi kena duduk menompang pada sesuatu. Itu kelakuan arad. Sifat putih itu arad lah. Jadi putih ni dia tak boleh wujud, dia takkan ada putih ni, melainkan
Dia kena duduk menumpang pada sesuatu. Duduk pada kain ke, duduk pada kapas ke, duduk pada cecair ke, baru boleh ada putih. Jadi putih itu sifat Arab yang duduk menumpang. Itu kelakuan sifat. Sifat tak boleh ada melainkan mesti duduk pada sesuatu, baru dia boleh ada. Pernah tak tuan-tuan jumpa putih tapi tak duduk di mana-mana? Pernah tak jumpa putih yang tak duduk di mana-mana? Pernah? Ada kat Seremban ada putih tak duduk mana? Kalau jawab ada kat Seremban, mana ada kat tempat Seremban. Makna putih ni dia mesti duduk pada sesuatu, baru dia boleh ada putih. Semata-mata nak tengok warna, nak tengok putih tak boleh. Semata-mata nak tengok putih tak boleh, melainkan bila dia duduk pada satu baru nampak putih. Pergi kedai beli cat putih ke beli putih? Cat putih, bukan beli putih, kan? Mamat kontraktor tu tahu lah. Mamat pergi kedai beli putih ke beli cat putih? Beli cat putih. Mana ada orang beli putih? Putih tu sifat tu, sifat yang duduk pada cecair tu namanya cat. Cat yang berwarna putih. Kalau pergi kedai, apa beli putih satu tin, dia baling kita dengan tin nanti kan. Kita pergi kedai, apa nak beli putih, dia kata gua tak jual putih, gua jual cat putih. Cat putih gua jual, putih gua tak boleh nak jual. Tu maksudnya nak bagi faham kat sini, diri sifat tak boleh ada, melainkan mesti duduk menumpang pada sesuatu baru dia boleh ada. Jadi kalau nak dikatakan Allah adanya Allah ni mesti menumpang pada sesuatu. Makna kalau Allah tak duduk menumpang pada sesuatu, Allah tak boleh ada. Kalau begitu Allah tu dipanggil kalau Allah tak, kalau begitulah Allah tu dipanggil sifat lah. Tu yang nak bagi faham tadi tu. Makna putih tak boleh ada, mesti kena duduk numpang yang lain, baru boleh ada putih. Kalau tak ada tempat duduk dia, tak ada tempat tinggal dia, tak ada tempat melekat dia, takkan ada putih. Jadi kalau Allah berkehendak kepada tempat menumpang untuk dia wujud, maka Allah tu termasuk di dalam kata sifat. Faham? Jadi Allah bukan sifat, Allah zat. Allah Ta'ala itu adalah zat. Allah bukan sifat, Allah tu zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Lagi pula Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menciptakan Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan Allah berdiri dengan sendiri. Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri. Maksudnya wahai Tuhan yang tidak berkehendak menumpang pada yang lain. Wahai Tuhan yang tidak berkehendak kepada pencipta, kerana dialah hakikatnya pencipta. Dan Allah tu bukan diciptakan, bukan Allah yang menciptakan dirinya sendiri. Bukan Allah menjadikan diri dia sendiri. Kalau Allah tu Allah menjadikan diri dia sendiri, maknanya Allah tu bersifat baharu. Kerana baharu itu adalah tiap-tiap sesuatu yang asalnya tiada kemudian dijadikan. Jadi Allah bukan baru. Dulu kita dah belajar dah sifat yang kedua, qidam. Allah bersifat sediakala dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Allah bukan dijadikan, Allah bukan diciptakan. Kalau dikatakan Allah Ta'ala tu baharu, akan membawa kepada tasalsul ataupun daur. Jangan lupa masalah. Jadi Allah bukan baharu, Allah qadim, Allah sediakala. Itulah yang dikendaki dengan sifat qiyamuhu bi nafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah Ta'ala tak berkehendak, tak berhajat kepada segala sesuatu yang lain. Bahkan segala sesuatu yang lain berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah Ta'ala. Iftiqaru ilaihi ma siwahu, berhajat kepadanya Allah oleh setiap yang lain daripada Allah. Setiap yang lain daripada Allah semua berhajat, berkehendak, bergantung kepada
Allah Ta'ala. Itu sifat dia. Cabang-cabang akidah itu, cabang-cabang aqaidul iman. Istighna iftiqaru ilaihi masiwahu. Dan mustahil lawannya, langkah-langkah. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kenapa? Kerana dia bukan dijadikan. Dia bukan dijadikan. Kita berhajat kepada yang menjadikan. Kerana kita ni baharu. Kita berhajat kepada yang menjadikan. Sebab kita baharu. Allah tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kerana dia bukan dijadikan. Kerana dia bukan bersifat baharu. Habis. Bahkan ia, ya Allah, yang menjadikan segala perkara dijadikan oleh Allah. Allah lah yang mentadbir sekalian perkara yang baik yang buruk. Allah lah yang mentadbir. Tidak ada mana-mana kuasa lain yang berkongsi di dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Menjadikan sesuatu ataupun membinasakan sesuatu semata-mata perbuatan Allah. Tak ada kongsi dengan orang lain, tak ada bekerjasama dengan orang lain. Dan mustahil lawannya, lawan qiyamuhu binafsih. Makna mesti tidak sekali-kali lawannya. Mustahil makna mesti tidak sekali-kali lawannya. Mustahil. Iaitu mana lawannya? Berkehendaknya Allah kepada zat, ataupun berkehendak Allah kepada yang menjadikan dia. Maka nak dikatakan Allah berhajat tempat menumpang, Allah berhajat kepada tempat, Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta, mustahil, mesti tidak sekali-kali. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Berkehendak kepada yang lain, berhajat kepada pencipta, itu sifat mustahil. Makna bukan sifat Allah, bukan sifat Allah. Sifat Allahnya mana? Tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada pencipta dan tempat. Habis. Dan dalil qiyamuhu binafsih itu, makna bukti yang menunjukkan di atas bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti bersifat dengan berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala tu mesti, Tuhan tu mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Dalilnya, buktinya bahawasanya jika tiada ia Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, akal kita fikir, itu namanya dalil akli. Dalil akli, akal kita fikir, kalaulah Allah Ta'ala tu dikatakan tidak berdiri dengan sendiri, bahkan Allah Ta'ala tu berkehendak ia Allah kepada zat, jawabnya nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu dinamakan sifat. Kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kalau Allah Ta'ala tu tidak berhajat kepada tempat, maksudnya dia berhajat kepada tempat, dia berkehendak kepada tempat duduk untuk dia ada. Maka kalau dah dalam keadaan begitu, Allah berhajat untuk menumpang sesuatu untuk dia wujud, maka Allah tu dipanggil sifat. Sama macam putih tadi lah. Kita buat contoh putih tu sebab nak bagi faham masalah ni. Kalau faham masalah putih tadi, fahamlah masalah ni. Putih tak boleh ada melainkan kena duduk menumpang. Putih tu sifat. Bila ada tempat tumpang baru boleh ada putih. Jadi putih tu siapa? Sifat. Jadi kalau Allah berhajat pada tempat menumpang untuk Allah tu ada, kalau tak ada tempat menumpang Allah tak boleh ada, menunjukkan dia itu sifat. Dan keadaannya Allah Ta'ala itu sifat, dan keadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat, itu hukumnya mustahil. Mana perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Kerana apa pula mustahil? Kenapa tak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu sifat? Kenapa tak masuk akal? Mustahil itu boleh dikatakan tak masuk akal. Mustahil Allah Ta'ala itu sifat. Tak masuk akal nak dikatakan Allah Ta'ala itu sifat. Sebab apa mustahil? Kerana jika ada ia Allah itu sifat, kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, jawabnya nescaya tiada bersifat ia Allah dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Kalaulah diri Allah Ta'ala itu sendiri adalah sifat, nescaya Allah Ta'ala tidak boleh memiliki sifat-sifat yang lain. Kerana dalam kaedah sifat tidak boleh duduk pada sifat. Sifat tak boleh menumpang sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala itu sendiri sifat, bagaimana Allah nak bersifat dengan kudrat? Bagaimana Allah Ta'ala nak bersifat dengan iradat? Bagaimana Allah Ta'ala nak bersifat dengan ilmu? Nak bersifat dengan hayat? Nak bersifat dengan sama' basar kalam? Nak bersifat dengan kaunuhu tu? Kalau diri dia sifat, macam mana nak duduk kudrat pada dia? Kudrat pun sifat.
Kalau Allah sifat, kudrat sifat. Macam mana kudrat nak duduk pada Allah? Macam mana sifat nak duduk pada sifat? Putih boleh duduk pada hitam tak? Putih nak numpang hitam boleh? Boleh? Mana? Tu dekat papan. Tu duduk dekat apa? Putih dengan hitam duduk atas papan tu. Ni dah putih duduk dekat hitam, hitam duduk dekat putih. Boleh tak? Sifat sesama menumpang sifat boleh tak? Boleh tak? Jawablah. Minum jap. Saya fikir je. Bismillah. Dah kita ngaji ni nak faham tuan. Dah. Kalau orang tanya kenapa tak boleh dikatakan Allah tu sifat? Itulah alasan ni. Kalau Allah tu sifat, membawa kepada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sifat makni maknawiyah tu tak boleh ada lah pada Allah. Membawa kepada Allah tidak ada qudrat, tak boleh ada iradat, tak boleh ada ilmu, tak boleh ada hayat, tak boleh ada sama, tak boleh ada basar, tak boleh ada kalam. Kerana semua tu sifat. Macam mana sifat nak duduk numpang pada sifat? Sebab dalam kaedahnya, dalam kaedah usuluddinnya, sifat tidak boleh menumpang sifat. Sifat hanya menumpang zat. Yang kita tengok warna putih, warna hitam macam ni. Warna apa ni? Ni warna apa ni? Biru, kelabu. Gabun warna. Itu gabun warna. Katalah coklat lah, kata ikutlah. Makna macam-macam warna ni duduk menumpang pada kain. Dia bukan duduk menumpang sesama sifat dah. Dia duduk menumpang kat kain. Kalau kelabu nak tumpang biru, biru nak tumpang kuning tak boleh. Sifat tak boleh duduk sesama sifat. Faham tak tu? Jadi kalau Allah tu sendiri sifat, boleh adalah sifat-sifat yang lain pada Allah. Membawa kepada lemah dah Tuhan. Dah tak ada kudrat, dah tak ada iradat, dah tak ada ilmu, dah tak ada hayat, sama, basar, kalam. Bila dah tak ada sifat-sifat kesempurnaan pada Allah, bila Allah Ta'ala tu tak ada sifat makni ma'nawiyah, boleh ke ada alam ini? Boleh ke ada alam ni? Boleh? Tak boleh lah. Macam tu. Sifat, ingat tu kaedah. Sifat tak boleh duduk pada sifat. Sifat hanya duduk pada zat. Dengan sebab itu tak boleh dikatakan Allah Ta'ala tu sifat. Kalau nak dikatakan Allah berkehendak kepada tempat untuk Allah tu ada, maka Allah tu namanya sifat. Faham tak? Bila dah Allah tu sifat, apa jadi? Kalaulah andai kata fardu takdir nak dikatakan Allah tu sifat, apa jadi kalau Allah tu sifat? Kalau Allah Ta'ala tu sifat, jawabnya Allah Ta'ala takkan bersifat dengan sifat yang lain, kerana sifat tak boleh duduk pada sifat. Kata Allah sifat. Ni sifat kudrat. Macam mana kudrat nak duduk pada Allah? Macam mana sifat nak duduk pada sifat? Macam mana sifat kudrat nak duduk pada sifat? Ni sifat. Dah tadi kata Allah tu ni sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Bila dah dikatakan Allah tu sifat, Allah tu sifat, macam mana sifat kudrat nak duduk pada sifat? Macam mana sifat iradat nak duduk pada sifat? Kerana sifat tak boleh menumpang sesama sifat. Membawa kepada Allah tak ada kudrat lah, Allah tak ada iradat lah. Mustahil lah nak kata Allah Ta'ala tak ada kudrat iradat. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kudrat iradat, membawa tak adalah alam ni, tak adalah kita ni. Habis. Betulah mustahil. Betulah tak boleh diterima akal nak dikatakan Allah Ta'ala tu berkehendak kepada tempat. Dan dalil qiyamuhu bi nafsi itu bahawasanya jika tiada ia berdiri dengan sendiri bahkan berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia Allah Ta'ala itu sifat, dan keadaannya Allah Ta'ala itu sifat, ataupun dan keadaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sifat, hukumnya mustahil. Kerana apa mustahil? Kerana jika ada ia sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang lagi akan datang. Mana lagi akan datang sebutannya pasal sifat ma'ani ma'nawiyah. Dan iaitu nak dikatakan Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, ataupun iaitu nak dikatakan Allah tidak boleh memiliki sebarang sifat, hukumnya batil, salah. Sebab apa salah? Kerana menunjuk beberapa dalil atas bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani dan ma'nawi
ma'nawiyah. Atau jika habis. Jadi adanya kita ni, adanya alam ni lah menunjukkan Allah tu memiliki sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Adanya kita ni lah, adanya alam inilah dalil, bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala tu memiliki kudrat. Adanya kita ni lah bukti yang menunjukkan Allah tu memiliki sifat iradat. Adanya kita ni lah dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan ilmu. Adanya kita ni lah menunjuk sebagai dalil Allah Ta'ala tu bersifat dengan satu, dan sebagainya. Jadi alam ni dalil yang menunjukkan Allah tu memiliki sifat kuasa, sifat pengetahuan, sifat pendengar, sifat pelihat dan sebagainya. Dari sebab ada segala sifat kesempurnaan. Dan jika berkehendak ia ya Allah kepada yang menjadikan dia. Jadi ini masalah yang kedua pula. Kalau nak dikatakan Allah tu berhajat kepada pencipta, sekiranya nak dikatakan Allah Ta'ala tu berhajat kepada pencipta, apa jadi? Apa jadi kalau Allah Ta'ala tu berhajat kepada pencipta? Jawabnya, nescaya adalah ia Allah bersifat baharu. Betul ke Allah baru? Betul ke Allah baru? Mustahil. Sebab dulu dah belajar kan? Dulu dah belajar dah. Allah bersifat dengan qidam. Yang kedua dulu. Ni dah sifat yang keberapa dah? Kelima dah. Dulu dah i'tiqad Allah sedia kala, selama-lama lah i'tiqad Allah sedia kala. Bukan hari Isnin i'tiqad lain, hari Rabu i'tiqad lain, hari Khamis i'tiqad lain, berubah-ubah. Itu maknanya tak jazam. Itu namanya tak beriman lah kalau begitu. Hari tu i'tiqad Allah sedia kala. Selang 2 hari i'tiqad Tuhan baru pula dah, na'udzubillah min zalik. Maknanya tak sah dah iman kalau macam tu. Sebab tu iman ni yakin serta jazam. Yakin serta jazam. Makna tak berubah dah. Kalau percaya Allah sedia kala lah kok mana-mana pun. Bukan sekejap sedia kala, kejap boleh jadi dia bahagu kot. Berubah-ubah macam tu nama tak jazam. Dan iaitu Allah Ta'ala bersifat baru mustahil kerana telah terdahulu wajib kidamnya. Dulu kita dah belajar dah, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala. Maka sabitlah berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Bila sebut Allah berdiri dengan sendiri, maksudnya apa? Tidak berkehendak kepada tempat menumpang dan tidak berhajat kepada pencipta. Itu yang dimaksudkan dengan sifat Allah Ta'ala. Bukan berdiri dengan sendiri dengan makna duduk kemudian bangun berdiri, ataupun dia berdiri tanpa ada yang menolong dia bangun. Bukan maksud begitu. Disuruh mengaji ini sebab nak menyelamatkan kita daripada makna yang disegera faham. Makna yang disegera faham, dia kata berdiri dengan sendiri, terbayang dah kita faham dah. Berdiri dengan sendiri maknanya tak ada orang tolong. Itu makna segera faham. Bila mengaji, bukan maksud macam tu rupanya. Bukan maksud begitu. Allah Ta'ala berdiri sendiri bukan makna tak ada orang bantu dia bangun. Bangun tu pun tak boleh dah nak kata pada Allah. Sebab bangun ni sifat makhluk dah. Duduk bangun, bergerak diam ni sifat makhluk. Jadi maksud yang dikehendaki dengan berdiri Allah Ta'ala yang sendirilah tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada tempat dan pencipta. Dan apabila sabit demikian itu mustahillah lawannya, iaitu berkehendaknya Allah kepada zat ataupun berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala berhajat pada yang menjadikan, makna dia bersifat baharu. Baharu Allah mustahil. Kerana apa mustahil? Kalau dia baharu serupalah dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala dah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, maknanya dia tak serupa dengan sesuatu keenam wahdaniyah. Habislah. Jadilah sikit. Jadi dah faham tu, pegang elok-elok. Pegang elok-elok. Allah tak berkehendak pada tempat. Jadi jangan dikatakan Allah berhajat pada tempat. Dia istighna. Allah Ta'ala bersifat istighna. Istighna, terkaya. Ataupun kita kata Allah maha kaya. Bila sebut Allah maha kaya, masuk di dalam maksud maha kaya ni tidak berhajat kepada yang lain. Allah tak berhajat pada kita. Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk. Allah tak mengambil sebarang faedah dengan makhluk yang dia ciptakan.
Allah Ta'ala tak mengambil sebarang faedah daripada hukum yang diperintahkan. Itulah maksud kaya Allah. Itulah maksud kaya Allah. Muka surat berapa eh? Satu, dua, tiga. Jangan tikam pula. Dia ada 3 nombor tu. 3 ke 4 nombor? 3 ke 4 nombor? 4. Oh, tahu weh. 1, 2, 3. Masya Allah. Perenggan bawah. Dan ada pun jika kami dan ada pun jika kami hendak Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid darin amin. Undur perenggan sebelum tu katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bermula taqwa. Bermula taqwa. Taqwa ni sifat yang ada di dalam hati hamba, yang hasil daripada pengetahuan, yang hasil daripada ilmu pengetahuan. Ilmu lagi, pengetahuan lagi. Ilmu tu pengetahuan, pengetahuan tu ilmu dah. Jadi sifat takut di dalam hati, sifat gerun di dalam hati, merasakan kehebatan Allah Ta'ala itu semuanya hasil di dalam diri hamba dengan sebab pengenalan dia kepada Allah Ta'ala. Bila dia ada ilmu tentang Allah, dia jadi takut, dia jadi malu, dia jadi segan. Dia merasakan kehebatan Allah, merasakan kehebatan hukum hakam Allah, merasakan kesempurnaan Allah Ta'ala daripada ilmu tadi, daripada kefahaman. Bermula takwa yang sehingga-hingga lagi menghimpunkan, sehingga-hingga takwa, sesempurna-sempurna sifat takwa ialah apa? Menjauhkan tiap-tiap barang yang padanya barang mudarat bagi pekerjaan agama. Dia sentiasa menjauhkan diri daripada perkara yang boleh memberikan mudarat agama. Itu sifat orang yang sehabis-habis takwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, orang yang sehabis-habis takwa. Buana. Maknanya dia senantiasa berhati-hati, senantiasa berwaspada. Dia akan menjauhkan diri dia. Dia akan jauhkan, dia tak lepas, dia akan jauhkan diri daripada tiap-tiap barang yang ada pada barang tu memberi mudarat pada pekerjaan agama, ataupun yang boleh memberikan mudarat pada akhirat dia. Dia jauhkan diri daripada itu. Jangan kata dia buat, dia jauhkan diri. Buat jauh sekali, buat jauh sekali, dia jauhkan diri daripada. Itu sifat orang yang bertakwa. Dia tak ada berjinak-jinak dengan perkara yang memberi mudarat pada agama. Itu sifat orang yang bertakwa. Makna ketakwaan yang sempurna. Macam kita tak masuk. Kita tak masuk. Sebab apa? Sebab kita ni berjinak-jinak dengan benda yang memudaratkan agama kita. Apa dia? Dan iaitu barang yang ada padanya mudarat pada pekerjaan agama, yang dinamakan maksiat. Kita duk pikul maksiat hari-hari, duk gendong maksiat hari-hari. Jadi sifat takwa yang ada pada diri kita tu tidak sempurna. Bukan tak takwa tapi tak sempurna. Tak sempurna lah. Macam cahaya kan, cahaya. Cuma dia punya kecerahan tu berbeza. 100 watt lain, 10 watt lain, 5 watt lain.
Spotlight lain. Dia sifat takwa dia macam tu lah juga gambaran dia. Ada orang yang takut sangat-sangat pada Allah. Ada orang takut juga tapi tak berapa. Tak berapa macam kita ni tak berapa nak takut. Sebab kita duk buat benda yang memberi mudarat pada agama. Kita tahu benda tu Allah larang, tapi kita buat juga. Sebab tu kata ahli tasawuf, orang yang buat maksiat ni seolah-olah dia mengejek-ngejek Tuhan. Orang yang buat maksiat ni seolah-olah dia mengejek-ngejek Allah. Kenapa dikatakan begitu? Kerana dia sendiri yakin yang Allah melihat. Dia yakin yang Allah mendengar. Dia yakin yang Allah Ta'ala mengetahui. Tapi sahaja buat. Ni nama mengejek. Kalau istilah, kalau kita guna pakai lah, menganjing menganjing. Tapi menganjing bahasa sini ke? Bukan dah. Menganjing bahasa adik sana dah. Sini apa? Membawa. Membawang pula dah. Bawang lain. Apa? Mengeleng. Mengeleng. Orang kepala saya tahu bahasa. Macam saja nak mengejek lah, nak mengejek-ngejek. Nampak dah roblok kat depan mata kita, kita wili depan polis tu. Tahu dah roblok, nampak dah JPJ tu, kita angkat tayar depan dia. Itu nama menganjing tu. Ibaratnya, ini kata ahli sufi, orang yang sengaja buat maksiat dalam keadaan dia sedar, dia yakin Allah Ta'ala melihat, mengetahui, dia adalah orang yang mengejek-ngejek Tuhan. Bila sebut tasawuf, dia berat sikit lah. Dia macam tu kan. Kita tak rasa apa. Kita tak rasa apa. Dan kalau waktu dia buat maksiat, kalau seseorang hamba tu sedang melakukan maksiat serta dia merasakan yang Allah tidak tahu, Allah tak melihat, Allah tak mendengar, maka kafirlah dia, na'udzubillah. Dia sedang buat maksiat, dia kata Tuhan tak nampak, Tuhan tak tahu. Rosak akidah. Nampak tak? Sebab apa rosak akidah? Kerana dia dah meletakkan sifat kekurangan pada Allah. Dan iaitu maksiat. Dan fudul ni mana benda yang lebih-lebih seperti yang tafsir itu. Dulu dia dah bagi tahu di antara sifat orang yang bertakwa, dia akan menapis juga, dia akan berhati-hati dengan perkara yang halal. Walaupun perkara itu halal, dia berhati-hati. Kerana benda-benda yang halal ni pun kadang-kala kalau terlalu banyak boleh menarik kepada yang haram. Harta yang halal bila banyak boleh menarik kepada yang haram. Jadi sombong. Dia kaya dengan harta yang halal, jadi sombong. Tu kan menarik kepada yang haram tu. Dengan halal yang banyak jadi membazir. Tu. Kalau sikit membazir, kalau banyak membazir, kalau sikit makruh. Itulah sifat orang takwa. Jadi kita tak ada dah sifat tu. Dan kita pantang halal, kita sapu semua selagi boleh. Selagi halal, kita kata halal apa lagi? Dah halal, sapu je dah semua. Kita ada orang-orang ni walaupun halal, dia bersifat qanaah, bersifat zuhud. Benda yang halal yang tak ada kena-mengena dengan ibadah, tak nolong dia beribadat, dia tak mau. Meskipun halal, dia tak nak. Kita tak ada sifat tu. Dan ada pun jika kami hendak hinggakan atas yang hantar pada ilmu sir, ilmu yang dibangsakan kepada rahsia, ilmu hati lah ilmu sir ni, ilmu yang bersangkut paut dengan kelakuan hati. Ilmu sir, ilmu rahsia. Sebab apa kata rahsia? Hati, kelakuan hati rahsia, tak nampak. Yang kita boleh tengok kelakuan zahir. Sombong tu sir, riak tu sir, ujub tu sir, takabur tu sir, ujub tu sir, sum'ah tu sir, kasihkan kebanggaan sir, kasihkan dunia sir, tak nampak.
Tak nampak tuan elok. Baik. Tapi sir dia, hati dia, Allah saja yang tahu. Maka kami kata pada hati takwa yang jami' itu melepaskan hati daripada kejahatan yang tiada mendahului daripada engkau, umpamanya dengan kuat azam. Ini sifat orang yang bertakwa. Makna melepaskan hati daripada keinginan nak membuat maksiat, umpamanya mendahului daripada engkau. Makna maksiat yang pernah kita buat, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, hati kita putus dah hati nak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita buat. Melepaskan hati, makna tak ada terikat dengan hati ni, dengan nak keinginan nak buat benda-benda yang maksiat yang pernah dia buat. Dengan kuat azam, azam dia kuat sungguh. Dia takkan ulang. Aku janji takkan ulang dah benda-benda tu semua. Aku tak nak dah. Tak nak ulang dah, tak nak buat dah. Itu sifat orang takut kepada Allah. Dan atau meninggalkan hingga jadi yang demikian itu memeliharakan antara engkau dan antara tiap-tiap kejahatan. Bahkan bukan itu saja, dia pun berazam untuk tidak membuat dosa maksiat yang belum pernah dia buat. Dosa yang dah buat dia azam takkan sentuh dah sampai bila-bila. Tak ada ingin pun tak ada. Lepas dah hati dia daripada teringin nak buat balik. Kita ni kadang-kadang yalah dah taubat pun tapi masih ada keinginan. Cuma kita kawal, cuma kita tahan. Mana keinginan nak buat balik tu ada. Cuma kita kawal, tak mau. Maknanya tak sempurna lagi lah. Tak sama lah macam yang ni. Ni tak ada dah, lepas dah hati dia. Lepas dah hati dia. Begitulah juga dia sentiasa menjaga hatinya, menjaga dirinya daripada melakukan dosa yang belum pernah dia buat. Makna dosa-dosa yang belum pernah dia buat, dia jaga, dia kawal, dia tak nak. Itu sifat orang yang bertakwa. Kita lepas tu tengok diri kita, ada tak macam tu? Tak ada. Barulah tahu siapa diri. Barulah kita tahu siapa diri kita ni. Kadang-kadang yang kita ni ujung perasaan berasa dah takut kepada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya perasaan sahaja. Ujung dah. Perasaan takwa rupa-rupanya belum masuk lagi dalam kelompok tu. Inilah sebab dia suruh belajar kitab tasawuf ni. Suruh tengok diri sendiri, suruh hisap diri sendiri, suruh nilai diri sendiri. Ni lagi baik daripada kita selak duk cari dosa orang lain. Selak dosa orang lain, duk skoden dosa orang lain. Apa untung yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kita tengok cari kesalahan dosa orang lain. Silap-silap nanti korang kita berasa kita lebih baik. Dah jatuh takabur pula dah. Apa itu takabur? Merasakan diri lebih mulia dalam sifat kesempurnaan lebih daripada orang lain. Merasakan diri kita ni lebih memiliki sifat kesempurnaan berbanding orang lain. Sifat terpuji, makna kita lebih daripada orang lain. Serta merendahkan orang lain. Contoh sifat pemurah. Kita berasa aku lebih pemurah daripada orang lain. Takabur lah tu nama. Melayu kata takabur. Melayu kata takabur. Arab kata takabur. Melayu kata sombong. Jadi definisi ta'rif sombong ialah apa? Merasakan diri kita lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, pada sifat terpuji. Apa-apa sajalah, apa saja sifat-sifat terpuji kita rasa kita lebih daripada orang lain. Itu namanya takabur. Adapun kalau merasakan diri kita lebih pada sifat kecelaan, itu sifat yang terpuji. Itu sifat terpuji. Dalam sifat kecelaan, bab-bab benda kecelaan, bab-bab benda kejahatan, kita berasa kitalah yang lebih daripada orang lain. Ini sifat terpuji. Faham tak tu?
Maksudnya contohnya begini. Kita merasakan kitalah yang paling banyak membuat dosa dan maksiat. Kitalah merasakan yang diri kita ni hamba yang paling tidak bersyukur dengan Allah. Jadi tidak bersyukur dengan Allah tu sifat kecelaan. Kita rasa kitalah yang paling lebih. Dalam bab tu kita lebih. Dalam bab tak bersyukur ni aku lebih daripada orang lain. Ni sifat terpuji. Mana bila duduk pada orang yang apabila ada sifat yang macam tu, perasaan yang macam tu duduk pada seseorang, maka dia bersifat dengan tawaduk, namanya merendah diri. Bila dia merendah diri, maka Allah angkatlah darjatnya, Allah angkatlah kedudukannya di sisi Allah. Ada pun orang yang merasakan dalam bab sifat terpuji tadi dia lebih daripada orang lain. Contohnya, akulah yang paling sabar banding orang lain. Namanya takabur. Akulah yang paling warok banding orang lain. Takabur. Akulah yang paling taat banding orang lain. Takabur. Akulah yang paling taat pada mak bapak. Banding dengan orang lain, akulah yang paling taat pada mak bapak lagi. Takabur. Akulah yang paling taat pada suami, nak banding dengan isteri-isteri yang lain. Takabur. Faham? Definisi dia dah ada dia. Sombong, apa arti sombong? Apa yang dikenali dengan sombong? Merasakan diri lebih daripada orang lain pada bab sifat terpuji. Taat tu sifat terpuji. Kita rasa kita lebih daripada orang lain. Sombong. Tak ada sombong lah, tu perasaan je. Sombong lah tu namanya. Tapi kalau merasa akulah anak yang paling dahaga sekali, nak bandingkan orang lain, akulah anak paling dahaga sekali, sifat tu terpuji. Mana orang jadi macam tu, Allah kasih dia, sebab dia merendahkan diri. Walaupun hakikatnya dia tak macam tu. Allah tahu yang hakikatnya dia anak yang soleh. Allah Ta'ala tahu hakikatnya dia anak yang solehah. Hakikatnya Allah Ta'ala tahu yang dia ni isteri yang solehah. Sekalipun dia mengaku akulah isteri yang paling maksudnya banyak kedurhakaan terhadap suami, dia rasa macam tu dalam hati. Tetap Allah tahu dia wanita yang solehah. Kenapa kita berasa diri kita lebih? Sebab kita duk tengok dosa orang lain. Sebab tu jangan cari dosa orang lain. Jangan cari dosa orang lain. Bila kita terjumpa dosa orang lain, di situ kita akan rasa aku lebih baik daripada dia lagi. Nampak tak tu? Sebab tu jangan cari dosa orang lain, baik kita cari dosa kita. Orang lain cari kebaikan. Dalam bab ni dia lebih baik daripada aku lagi. Aku tak ada, aku tak boleh buat macam mana yang dia buat. Cari sifat yang baik pada orang. Sifat jahat cari pada kita. Sifat baik cari pada orang. Jangan tengok kejahatan orang, tengok kebaikan orang. Sekalipun dia ada buat dosa, jangan pandang dosa, jangan cari dosa dia, cari yang baik. Kalau benda baik, dia akan usaha cari yang baik. Kalau hati kita baik, dia akan cuba mencari yang baik. Dia tak akan cari yang jahat. Maksudnya kalau hati kita baik, kita akan cuba cari benda yang baik yang ada pada orang yang jahat tadi. Memanglah dia tu dedah aurat contoh, memanglah dia tu tak solat, makna dia tak nak tengok situ. Dia seboleh-boleh dia akan cari kebaikan. Sebab apa? Dia nak jaga hatinya daripada takabur. Apa untung kita cari dosa ni? Menambahkan takabur kita lagi ada. Baik tengok, dia walaupun berseluar pendek contohnya, walaupun rambut biru dia contohnya, tapi dengan mak bapak Masya Allah lemah lembutnya lah. Aku tak macam tu. Baru nampak kurang kita. Dan baru nampak kurang kita. Dia pun walaupun tak solat, makna tak solat tu maksiat dia dengan Allah. Tu maksiat dia dengan Allah. Sekalipun dia tak solat, tapi dalam bab maknanya hormat mak bapak Masya Allah. Maknya makan disuapkan, dimandikan, jalan dipimpin tangan dan sebagainya. Tak pernah tinggi suara dengan mak bapak. Tengok kebaikan ni. Baru kita nampak kita kurang. Ni yang dimaksudkan oleh alim ulama dalam bab amal ibadah. Tengok orang yang lebih. Tengok sifat yang lebih-lebih pada orang tu, yang tak ada pada kita. Baru kita nampak siapa dia. Jangan tengok maksiat dia. Kalau tengok maksiat dia, dia pakai seluar pendek, rambutnya biru, waktu masuk tak solat, memang kita rasa kita waliullah lah. Memang kita rasa kita kekasih Tuhan lah.
Kita rasa kita orang soleh-solehah lah. Nampak tak? Macam tu cara dia. Itu maklumat. Nah, makna nak beramal dengan tidak tu serahlah. Tapi gitu belah maklumatnya. Jangan cari dosa orang. Jangan. Tak ada pun untuk menambahkan penyakit hati kita yang dah banyak penyakit ni. Yang ada ni pun tak dirawat lagi. Yang dah ada ni belum dapat dirawat lagi, duk tambah lagi yang lain lah. Yang lain ni tak payah, tak payah. Allah melihat maksiat yang dia buat. Allah melihat maksiat yang dia buat. Kita tak payah heboh dengan maksiat orang lain. Baik kita hebohkan maksiat kita, hati kita belum bersih lagi, banyak lagi penyakit hati. Solat kita belum betul lagi. Perkataan kita banyak salah lagi, banyak cakap benda dosa lagi. Baik kita ambil peduli tentang diri kita, buat persiapan baik-baik sebagai bekal kita nak mati sehari dua lagi. Daripada duk sibuk, dosa orang ni, dosa orang ni, dosa orang ni, dosa orang ni, lala datang ajal kita. Tak sempat nak baiki sebab sibuk dengan dosa orang lain. Tak sempat nak baiki diri lah. Heboh pandang orang lain. Yang diri kita duduk dalam gelap, kita tak perasan ni. Ibarat lampu suluh, duk suluh orang, diri sendiri dalam gelap. Kecuali lampu suluh yang moden lah, tak tahulah. Batang-batang dia tu cahaya juga. Ni lampu suluh dulu. Lampu suluh dulu nampak terang kan. Tapi dia punya diri dalam gelap. Itulah ibarat dia. Jadi jangan jadi lampu suluh lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki akhlak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu tegur kita, beri kesedaran. Mudah-mudahan sempat kita berusaha nak baiki. Sebab kita nak mati. Kita nak mati. Dan satu lagi, dosa orang lain azabnya tak berjangkit kepada kita. Dosa orang lain azabnya tak berjangkit kepada kita. Dosa kita dah memang confirm kita diazab oleh Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Payah nak ibadah ni, bukan mudah. Ini nama ibadat ni bukan mudah. Nak kena berlawan dengan hawa nafsu, dengan syaitan, dengan makhluk, dengan dunia, macam-macam. Sebab itulah kita ni jangan lari daripada majlis ilmu. Yang mana dalam majlis ilmu lah kita selalu diberi kesedaran. Dosa-dosa gitu. Perangai kita yang tak elok tu lah yang kita nak kena ubah dah. Kalau kita selalu cari soal selidik dosa kelemahan orang, tinggallah benda tu. Tak ada untung pun. Tinggallah, merugikan kita. Kita dah tak ada fokus. Kita dah tak boleh fokus dengan diri kita sendiri sebab dah heboh dengan orang lain. Merugikan. Dia dosa dia dengan Allah. Kita tak ditanya pasal dosa dia. Bahkan kita akan ditanya dosa kita. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian kejahatan terbahagi atas dua bahagi. Yang disebut kejahatan ni terbahagi pada dua. Mana? Pertama, kejahatan asli, kejahatan yang asal. Apa di kejahatan yang asal? Iaitu barang yang ditegah oleh Allah Ta'ala daripadanya barang seperti maasi yang semata-mata. Kejahatan yang asli iaitu barang yang ditegah oleh Allah Ta'ala daripadanya seperti maasi yang semata-mata. Yang mana diri benda tu maksiat. Memang diri benda tu maksiat. Bila sebut maksiat ni, buat yang Allah larang. Yang Allah larang kita buat, namanya maksi. Allah larang kita duk selidik dosa orang lain, lalu kita selidik dosa orang lain, maka kita dah buat maksiat. Dan masuk juga dalam erti kata maksiat meninggalkan apa yang Allah perintah. Allah suruh kita tinggalkan.
masuk dalam maksiat juga. Allah suruh mengaji, kita tak nak mengaji, maksiat. Allah suruh tutup aurat, kita dedahkan aurat, maksiat. Allah suruh apa lagi? Puasa, kita tak puasa, maksiat. Mana meninggalkan apa yang Allah suruh, maksiat. Membuat apa yang Allah larang juga maksiat. Tu maksiat. Jadi kita ni tak boleh lari daripada maksiat. Boleh jadi kita tak buat maksiat. Contohnya kita tak minum arak. Kita tak minum arak, maknanya selamat dah maksiat tu. Tapi kita tak semayang pula dah. Tak semayang, maksiat juga. Tak semayang pun maksiat juga. Dia selamat maksiat yang tu, terkena maksiat yang sini. Tak minum arak, bagus, taat namanya. Mendirikan solat 5 waktu, taat namanya. Tapi mengumpat pula dah, maksiat situ pula. Ataupun hatinya berdengki contohnya, maksiat situ pula. Atau bersangka-sangka jahat, maksiat situ pula. Tak boleh lepas kita ni maksiat. Sebab itulah kita sentiasa kena banyak bertaubat. Kena sentiasa banyak bertaubat, kena selalu beristighfar, selalu beristighfar. Lebih-lebih lagi kita ni yang tak nak bertaubat ni lagi dah tak nampak dosa yang kita buat. Orang yang boleh nampak dosa dalam diri ni orang yang hatinya dah bersih. Orang yang hatinya dah bersih macam kain putih tu, baru nampak ada bintik hitam, baru nampak ada tai lalat. Kalau dah diri hati tu sendiri hitam, kelam, gelap dah, mana nak nampak bintik-bintik tadi? Tak nampak dalam bintik-bintik tadi. Dah hati tu sendiri pun hitam dah, mana nak nampak bintik hitam? Sebab tu kita cari tak jumpa. Sebab tu kita cari maksiat, kita tak jumpa sebab hati kita sendiri gelap dah, mana nak nampak? Tapi kalau hati kita tu bersih, suci, hening, jernih, maknanya kalau ada sebesar debu hitam yang jatuh pun nampak dah, ada benda kotor ni. Nampak tak tu? Inilah pentingnya membersihkan hati, supaya kita lebih sensitif dengan dosa yang ada dalam hati kita, supaya kita boleh cepat-cepat buang, cepat-cepat bersih. Kalau kita tak nampak dosa tu, jadi tak adalah kehendak kita nak minta ampun dengan Allah. Sebab kita biasa, aku tak ada dosa, apa yang nak taubatkan? Nak taubat apa? Aku tak ada dosa, duk cari-cari tak ada. Bersih je nak basuh apa? Bila nampak kotor baru ada kehendak nak bersih, nak cuci. Contoh pakaian kita putih sangat-sangat. Ada kotor sikit je, tak boleh ni, basuh. Sebab nampak. Tapi kalau baju hitam, kadang-kadang 2 minggu pun tak basuh, sebab tak nampak kau. Pakai spray, orang tak nampak kotor, orang tahu wangi. Jadi kita ni duk sorok busuk hati kita dengan minyak wangi. Pergi surau pakai minyak wangi, tutup dosa biar wangi sikit dah. Kalau nak tipu malaikat, malaikat baru juga busuk tu. Malaikat baru juga, sebab dosa ni busuk. Sebab tu malaikat rahmat tak dekat dengan orang banyak dosa. Setan yang rapat. Setan rapat. Bila kita buat dosa banyak, setan suka dengan kita, sebab busuk tu. Bahkan hati yang penuh dengan dosa ni jadi rumah syaitan. Syaitan berumah dah dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Bayang tu, dia dah berumah kat dalam tu. Malaikat pun tak masuk dah. Malaikat tak masuk lah, jadi rumah syaitan. Jadi dalam ilmu tasawuf, dalam kitab tasawuf ni diajak kita selalu bertaubat, berzikir, bertaubat, menghinakan diri, baca Quran dan sebagainya, supaya nak bersihkan hati, supaya hati itu jadi putih, jadi bersih. Bila hati putih bersih, kalau jatuh benda kotor kita perasan. Bila perasan kita ada makna boleh basuh cepat-cepat, boleh cari penawar dia, boleh cuci cepat. Kalau dah kotor tak perasan, kita ingatkan tak kotor. Sebab hati kita dah hitam, kita ingat hati kita bersih, sebab kita cari tak jumpa. Kita pun ambil sikap tak peduli. Tak ambil peduli lah, tak ada ambil peduli lah, sebab kita baik dah.
Sebab tak nampak dah tu. Datang pula kematian, datang ajal. Datang ajal. Datang kematian dalam hal keadaan hati kita hakikatnya dilengkapi dengan semua jenis penyakit hati. Itulah yang kita bawa balik nak menghadap Allah di alam akhirat. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Mudah-mudahan Allah belas kasih sayang atas diri kita. Banyak-banyak solawat, mudah-mudahan dengan berkah solawat, dengan berkat solawat, minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkat solawat, ya Allah, Kau bagilah aku taufik, kurniakan kepada aku ni sifat yang baik-baik, bersihkan hati aku, ya Allah, bagi aku taufik, aku nak jadi orang baik, ya Allah. Dengan berkat solawat ni, ya Allah, aku ni bukan orang baik, aku ni orang ahli maksiat, ya Allah, tapi aku pohon kepadamu, ya Allah, dengan berkat solawat yang aku baca ni, jadikanlah aku orang baik, ya Allah. Kena ada macam tu, kena ada impian macam tu. Mudah-mudahan dengan berkat solawat Allah Ta'ala pandang kita dengan pandang belas kasihan. Mudah-mudahan Allah kasihan atas kita. Lalu Allah Ta'ala kurniakan sifat yang baik dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Banyak selawat, banyakkan selawat, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Seorang waliullah pernah berpesan, banyakkan beristighfar dan selawat tiap-tiap hari. Banyakkan istighfar dan selawat tiap-tiap hari. Kerana dengan istighfar dan selawat yang banyak tu akan Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Berkah daripada istighfar dan selawat. Selalu selawat. Selawat ni tak nanti bersuci, tak nanti berwudu, tak nanti ngadap kiblat, tak nanti duduk atas sejadah, sambil masak ada selawat, sambil duduk menulis boleh selawat, sambil buat kereta boleh selawat, sambil lipat baju boleh selawat, sambil masak boleh selawat. Banyak. Tapi kalau tak diberi taufik pun tak boleh. Sekali pun tak boleh nak selawat kalau tak diberi taufik. Sebab tu selalu minta taufik. Ya Allah, bagilah aku taufik, bagilah aku kekuatan, bagilah aku kekuatan nak berselawat. Aku nak jadi orang yang banyak selawat, ya Allah. Macam orang-orang tu, ada yang selawatnya 25,000 sehari. Ada orang berselawat 25,000 kali setiap hari. Makna aku sekali pun payah, ya Allah. Jadikanlah, ringankanlah lidah aku ni nak berselawat. Kalau Allah Ta'ala tak tolong seringan-ringan benda pun tak boleh kita nak buat. Allahumma salli ala Muhammad, payah kita nak sebut. Kadang teringat tapi tetap tak boleh sebut. Teringat. Kalau selawat pun bagus, teringat macam tu, tapi mulut tak selawat. Kan? Sambil-sambil bawa kereta kata, kalau sini ke Kuala Lumpur 2 jam. Maknanya kalau aku isikan dengan selawat ni banyak dapat. Tapi teringat macam tu lah, mulut tak selawat. Sampaikan ke Kuala Lumpur kan. Sampaikan ke Kuala Lumpur kan, tak selawat. Duk ingat nak selawat je, tapi tak boleh nak selawat sebab tak diberi taufik oleh Allah. Minta pada Allah dalam sujud kita semayang tu, doa rayu, ya Allah bagilah, tolonglah ya Allah, tolong aku nak jadi orang baik. Mudah-mudahan dengan berkat salawat Kau jadikan aku kekasih Kau, ya Allah. Mintalah. Dah kita ni fakir, kita ni tak ada apa ni masalahnya. Dah kita tak ada apa-apa, tak nak minta kepada yang memiliki segala-gala. Inilah sifat sombong kita pula dengan Tuhan. Sifat sombong kita dengan Tuhan. Kita sedar, kita tahu kita tak ada apa-apa, dan dalam masa yang sama kita yakin, kita tahu Allah Ta'ala memiliki segala-galanya, tapi kita tak nak minta. Ni pun masalah kita juga ni. Sujud dalam sembahyang tu, sujud akhir tu, contoh doa pada Allah dalam hati, ya Allah, kurniakanlah aku akhlak yang baik, ya Allah. Berilah aku ni taufik meniru akhlak Rasulullah SAW. Walaupun aku yakin aku tak mampu, mustahil untuk aku nak tiru segala peratu, tapi arahkanlah aku ke situ, ya Allah. Arahkanlah aku ke situ. Macam tu minta. Kalau betul-betul Allah Ta'ala tengok kita bersungguh minta, insya-Allah satu masalah bagi. Kadang-kadang Allah tak bagi sebab Allah tahu dalam hati kita tak ada keinginan nak benda tu. Allah tak bagi sebab Allah tahu kita sebenarnya tak ingin. Kan Allah Ta'ala mengetahui barang dalam hati kita.
perasaan kita, hajat kita, impian kita, kan Allah tahu. Maka bila Allah Ta'ala tahu yang dalam hati kita tak ada ingin nak jadi macam tu, Allah tak loronglah kita ke situ. Macam mana Allah nak lorong? Allah tahu. Tuhan punya badan pun tak sudi. Tuhan punya badan pun tak sudi. Allah tahu. Kita pun tak sudi. Macam mana Allah nak lorongkan ke situ? Hati kita lebih cenderung kepada dunia, sudi kepada dunia. Sebab tu Allah lorongkan kita ke situ. InsyaAllah doa. Kita doa. Waktu kita doa, ya Allah, ni aku doa ni aku tukang baca, ya Allah. Aku tukang baca doa ni yang mengaminkan ni orang yang lebih baik daripada aku, ya Allah. Aku harapkan amin daripada dia orang, ya Allah. Itu contoh sifat tawaduk. Sifat tawaduk. Orang yang mengaminkan doa orang lain itu tanda dia merendah diri. Kalau dia tukang aminkan, ya Allah aku tukang aminkan. Tu yang tukang baca doa tu orang yang lebih baik, yang lebih soleh daripada aku, ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang dia baca ni kau kabulkanlah, ya. Aku tampang, ya Allah, aku tampang, ya Allah. Kalau kita pula duduk baca, ya Allah aku tukang baca, aku jadi khadam, ya Allah. Tolong baca, ya Allah, hajat yang baik-baik ni. Doa aku ni banyak hijab. Aku harapkan orang yang mengaminkan ni, yang lebih soleh, yang lebih baik hatinya daripada aku ni, mudah-mudahan asbab amin dia orang kau terima aku pun masuk sekali, ya Allah. Macam tu. Bukan kita doa, ya Allah, aku ni ya Allah ni dia orang ni semua duk tampang ni. Ni orang soleh doa ni. Takabur. Nah. Bila dia duduk dalam ramai-ramai, contohnya dalam keadaan ramai-ramai berjamaah, beratus-ratus orang, ya Allah, janganlah kau angkat keberkatan solat berjamaah ni dengan sebab aku yang banyak dosa ni hadir kat sini, ya Allah. Jangan kau kurangkan pahala, ya Allah, keberkatan ni, ya Allah, dengan sebab aku pendosa ada kat sini, ya Allah. Tu contohnya dia merendahkan diri. Contoh nak beramalnya tidak. Contoh itu maksud. Latih diri macam tu, insya-Allah. Sambil minta tolong dengan Allah. Aku nak sifat yang macam tu, ya Allah. Langkah baiknya aku cemburu tengok orang yang ada akhlak macam tu, ya Allah. Aku nak jadi macam tu, ya Allah. Bagilah kesempatan aku jadi macam tu sebelum aku mati, ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan begitu, ya Allah. Minta. Masing-masing kita ni ada peluang. Semua, saya dan tuan-tuan perempuan semua ada peluang nak jadi orang yang soleh-solehah di sisi Allah. Cuma kita nak rebut dan tidak, kita nak ambil ataupun tidak. Dan yang kedua, kejahatan yang kedua, yakni kejahatan yang bukan asli. Makna diri benda itu bukan maksiat asalnya. Dan iaitu mana yang dikatakan kejahatan yang bukan asli ni, yang ditegah daripadanya, Allah Ta'ala tegah benda itu takdiban, kerana nak mengajar yang baik. Contoh, berlebih-lebih dengan harta yang halal. Berlebih-lebih dengan harta yang halal. Tidak dosa, itu bukan maksiat, tapi Allah larang. Allah ingatkan. Sebab apa? Nak memberi peringatan, pengajaran. Kerana dalam berlebih-lebih dengan harta yang halal ni boleh menarik kepada kebinasaan. Itu yang dimaksudkan dengan takdiban tadi tu. Nak mengajar adab supaya kita lebih berhati-hati. Sebab situ ada bahaya. Bukan tak boleh lalu, boleh, tapi hati-hati. Salah jalan, terleka, terlupa, tergelincirlah kaki kita, terjun dalam gaung. Bukan tak boleh jalan itu, boleh nak jalan, tapi hati-hati lah. Itu ibaratnya. Itu ibarat. Yakni mengajarkan yang baik dan iaitu yang terlebih daripada yang halal, seperti segala mubah, benda yang harus, yang diambil dengan keinginan nafsu syar. Benda tu harus, tapi kita ambil benda tu mengikut hawa nafsu. Dia boleh menarik kepada kebinasaan. Ini yang dimaksudkan dari kejahatan. Ada dua bahagi. Yang pertama, memang diri benda tu maksiat. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi peringatan, melarang, bukan tujuan, bukan kerana benda tu dosa, tapi benda tu boleh menarik kepada dosa.
Maka yang pertama, takwa fardu yang lazim dengan meninggalkan dia diseksa di neraka. Yang pertama tu memang lazim dah, tak boleh tidak, memang kena tinggalkan. Yang pertama tadi tu, maksiat yang asli tadi tu. Itu tak boleh tidak. Siapa-siapa pun kena tinggal. Tak kira orang mengaji, tak kira orang tak mengaji, orang alim, orang tak alim, semua kena tinggal. Sebab tu diri maksiat tu sendiri. Benda tu memang diri dia maksiat. Yang nombor 2 tu lain. Dan yang kedua, takwa menakutkan dan mengajar yang lazim kan, yang meninggalkan dia habas dan hisab dan dimalukan, maknanya nak mengelakkan daripada keaiban nanti di hari kiamat. Makna nak mengelakkan jadi lebih susah di hari kiamat besok. Contoh harta yang halal, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau harta yang halal yang banyak, asbab kita dihisab. Harta yang haram, asbab kita diazab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat Tuan Pengarang Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan berkat Tuan Guru penterjemah kitab Syekh Daud bin Abdullah Battani, dengan berkat keikhlasan hati tuan-tuan yang hadir, yang mengorbankan masa, waktu, penat dan sebagainya pada malam ini, dengan berkat para malaikat yang Allah utuskan hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat baginda, mudah-mudahan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita, impian-impian kita yang baik-baik di sisi Allah taala dikabulkan, dipermudahkan, didorongkan diri kita, khasnya anak isteri kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, sekalian muslimin muslimat, mudah-mudahan tidak ada yang terkecuali mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada majlis ilmu yang Allah Taala takdirkan ke atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua tidak terkecuali sampailah keturunan kita yang terakhir. Allahumma amin ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan Allah belas kasihan. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan kesian. Mudah-mudahan Allah belas kasihan untuk kita. Harapkan belas kasihan Allah. Harapkan belas kasihan Allah lah. Kita ni nak harapkan amal memang tak ada lah. Kalau ada pun, amal yang kita buat dah pun dimusnahkan oleh penyakit hati kita sendiri. Kita harap belas kasihan Allah. Sambil-sambil berusaha, insya-Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kuturi wa thawabakar. Allahumma khalisna mimma nabiyyik rasul jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Allah tahlil. Masya-Allah, ada tahlil. Tak ingat ada tahlil. Ajak tahlil 5 minit. La hadratin Nabi Mustafa